Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan ruangan untuk meneruskan pengajaran kitab kita pada kitabnya Taqribul Usul ila Ilmul Usul, karangan Al-Imam Ibn Juzay Al-Maliki rahimahullahu taala. Baik, kita sampai kepada buku ini, kalau cetakan ini pada muka surat yang ke-99 sebagaimana yang di-sharekan dalam skrin. Okey, al-babu salisu fima yusilu ila tasdiqi. Bab yang ketiga dalam menerangkan apakah dia yang menyampaikan manusia kepada tasdiq. Kita dah faham dah apakah tasawur, apakah tasdiq. Tasawur yang kita bincang minggu lepas ialah menggambarkan al-zawad. Menggambarkan perkara itu sama ada fi zihni ataupun fi kharij zihni. Okey. Selepas kita dah menggambarkan dah tasawur perkara itu, tapi tasawur itu kena ada beberapa proses ataupun peringkat supaya ia sampai kepada tasawur yang betul. Dan sampailah kepada marhalah ataupun fasa untuk kita mentasdikkan perkara itu. Dan di sini bila dikatakan tasdik, boleh kata setiap hari kita, bukan setiap hari, setiap masa kita membuatkan benda tasdik. Perasan tidak perasan kita akan tasdik. Contoh paling simple, kalau tanpa melihat kepada pihak luaran, kita sendiri pun bila kita merasakan lapar, perut kita masuk angin sebagai contoh, akan ada tanda-tanda dia. Perut kita berbunyi. Apakah kesimpulannya? Oh, saya lapar ni. Saya lapar tu adalah satu tasawur dan tasdik. Saya, siapa saya? Saya lah, saya punya perut ni. Diri saya ni. Okay, dia berbunyi perut tu. Oh, saya lapar ni. Jadi, benda itu simple je. Tapi itulah tasdik yang berlaku ketika itu. Kita menyimpulkan kita telah pun dilanda kelaparan, haus dan sebagainya, kesedihan. Sebarang tindak tanduk kita atau manusia lain, tengok muka dia sedih. Sedih kot ni. Nampak simple kan? Macam sangkaan, macam persepsi. Tapi persepsi itu adalah merupakan tasdik. Tengok orang sedih, oh dia tengah sedih kot tu. Kenapa tu? Dia tengah sedih. Itu adalah tasdiqi. Tengok orang gembira, oh dia tengah gembira tu. Kenapa awak kata dia gembira? Sebab nampak muka dia senyum, gelak-gelak sorang-sorang. Okey, itu merupakan tasdik. Jadi itulah proses. Itu yang paling simple. Yang paling complicated dipanggil nazar. Nanti kita akan lihat insya-Allah taala. Baik. Dia kata fal musilu ila al-ilmi yusamma dalilan. Perkara yang menyampaikan kita kepada ilmu, kepada yakin. Yakin ni lihatlah, yakin akidah ataupun yakin dalam babul fiqh ataupun dalam bab yang biasa adi. Okey, dinamakan dalil. Apakah dalil? Tengok bawah tu, ad-dalil lughatan al-dalu wal mursyidu ila al-matlub. Perkara yang menunjuk ataupun membimbing kepada apa yang kita kehendaki. Al-musilu ila al-maqsud, yang menyampaikan kita kepada maksudnya. Wal hadi wal kashif. Hadi ni yang berikan pedoman. Kashif yang menghilangkan sembarang halangan ataupun yang menghilangkan kekeliruan. Pada istilah fil istilah, ikut lisan al-Arab ataupun kitab al-Kafiyah fil Jadal dan sebagainya, ma yutawassalu bisahihin nadhari fihi illa matlubil khabariyin atau matlubin khabariyin, apa yang menyampaikan dengannya kepada dengan kaedah dengan cara sahihin nazar. Itu dalil. Kita kalau kita nampak dalil tapi tidak sahihin nazar pun tak betul. Kita tahu dalil itu kita nampak signboard. Nah, ni ilmu akli ni tak perlulah nak pakai dalil Quran. Itu antara yang agak complicated. Kita nampak signboard. Signboard tu kata Kuala Lumpur terus, pakai contoh. Petaling Jaya sebelah kiri. Contoh saja. Kita nampak tu dalil ataupun pedoman ataupun guidance. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, teruskan.
Okey, teruskan. Kalau kita nak pergi ke Petaling Jaya, ambil kiri. Okey, secara mudahnya. So dalil tu jelas. Kalau nak ke Lumpur, terus ke PJ kiri. Tapi bila kita punya nazar silap. Oh, Kuala Lumpur terus PJ kanan. Nazar kita tak betul. Dalil betul lah. Pedoman tu betul lah. Tapi kita pula punya nazar tak betul. Pun juga tak jadi. Okay. Akhirnya kita yang nak pergi PJ, kita ambil kanan. Awak pula kanan pula. Nampak signboard tu? Signboard kata kiri, hampa pergi kanan. Allah, silap faham. Sahihin nazar tidak ada ketika itu. Nampak ya? Jadi dalil tu ialah perkara yang kita gunakan. Tapi bila kita gunakan dengan betul. Okay, kita rasa mana ni RNR ni naik highway kan. Tulis RNR lagi 10 km. Kita faham 10 km tu seperti 1 km. Oh, lagi 1 km lagi. Tak lama dah ni. Tengok-tengok lama 10 km rupanya. Jadi, pedoman signboard yang mengatakan RNR lagi 10 km tu betul. Kita punya nazar silap. Kita kata 1 km. Jadi, itulah yang berlaku kalau kita, itulah yang berlaku hari-harian. Kita panggil miscommunication. Secara mudahnya miscommunication ataupun communication breakdown ke apa kemudian nama ke. Kenapa berlaku sedemikian? Sebab sahihun nazar tidak ada di situ. Okey, itu yang dalam perkara yang berlaku hari-harian lah. Loh, saya silap dengar, saya silap faham, saya silap translate, saya silap tu tidak ada sahihun nazar. Tapi kalau ada sahihun nazar, dia akan sampaikan kepada matlubin khabariyin, apa yang kita inginkan secara khabar. Bukan secara waqi', secara khabar. Itu dalil. Secara khabar, pengkhabaran. Tengok dalil tu, tengok dah gelap, apa khabar kita boleh faham? Nak malam ni. Ni tanda nak malam ni dah nampak kuning-kuning dah. Matahari pun nak terbenam. Ada nak malam ni. Okey. Jadi inilah dia ilmu usul. Ilmu kalam pun juga macam ni juga. Bahas benda yang amat basic tentang asalnya ilmu kepada manusia. Bagaimana boleh terbitnya kefahaman dan ilmu bagi manusia. Okey. Khalas dah kata apa? Summa inna dalila. Okey. Wal musilu ila al-nadha zanni yusamma amaratan. Yang sampai kepada yakin, dalil. Yang menyampaikan kepada zon sangkaan dipanggil amarah. Nombor dua apa? Tapi kata Syekh, kata muallik, kata yang membuat komentar ni, dia kata hiya wa dalil mutaradifan 'inda al-jumhur. Ya. Benda tu dalil dan juga amarah lebih kurang sama je. Cuma wa 'inda ba'dil mutakallimin annama afqat'u annama afad al-qat'u annama afad al-qat'a yusamma dalilan. Cuma bagi setengah mutakallimin yang membawa kepada confirm ataupun keyakinan dipanggil dalil. Apa yang membawa kepada zon dipanggil amarah. Khalaslah, tak apa, tak payah bahas, itu merupakan istilah. Okey, terus lagi. Dia kata summa inna dalila yanqasimu ila arba'ati anwa' ataupun yanqasimu arba'ata anwa'in. Okey, rasanya sesuai kot ila kot, tak tahulah, mungkin saqat ataupun mungkin macam tu. Tak apa. Dalil itu pula terbahagi kepada 4 jenis, sam'iyyin, aqliyyin ataupun sam'iyun, aqliyun, hissiyun wa murakkabun minal aqli wal hissi. Ada dalil yang sam'i, ada dalil aqli, ada yang hissi. Hissi yang hari-hari kita buat ni. Lapar, bau lauk sedap. Siapa masak ni? Best ni. Kan? Itu tasdiki tu. Nampak simple lah, balik rumah tiba bau sedap, mesti mak kita masak ni. Best lah masak sambal kot kan, lauk ni, gulai kot ni. Lauk gulai apa semua tu persepsi tu, zon tu. Tapi kenapa kamu kata zon tu? Hissi lah, saya bau lauk tu, saya boleh kenal lah. Okay. Baik. Tapi semua itu dipanggil hissi ataupun murakkabun minal aqli wal hissi, yang terbina daripada akal dan juga his ataupun panca indera. Tengok satu-satu. Fa amma sami'i, adapun sami'i, fa huwa dalilul kitab was sunnatil mutawatirati wal ijma' la ghair. Adapun dalil sami'i, bukan hukum sami'i, dalil sami'i yang membawa kepada apa yang kita inginkan. Bukan yang
yang kita inginkan, bukan matlub. Ini dalil yang musil, yang menyampaikan. Ada kitab, ada sunnah yang mutawatirah, ada ijma', dan itu sahaja. Fa inna ghairaha kal qiyas wa syabhihi innama yufidu dhann. Adapun qiyas dan juga yang sewaktu dengannya hanya memberi maksud ataupun memberi maksud, memberi ifadah zon semata-mata, bukan ilmu, bukan yakin. Wa amma al-aqli, adapun aqli, fa yanqasimu qisman, dia terbahagi kepada dua pembahagian. Daruriyun ataupun nadhariyun. Ini penting. Ini penting dalam ilmu usuluddin nak kita faham. Kalau kita baca ilmu usul fiqh, benda ni mungkin akan habis dah, tak bahas panjang. Ilmu usuluddin ini penting, nak faham antara daruri dan juga nadhari, penting. Dalam mantik pun penting ilmu ini. Apa dia? Bila kita kata hukum akal ni dibincangkan secara tuntas dalam ilmu hukum akal tidak ada dalam ilmu fiqh, tak ada langsung dalam ilmu fiqh ni bahaskan tentang hukum akli. Dalam fiqh, dalam bab taharah, bab wudu, sampailah kepada bab al-mukatab ataupun al-ibad ataupun al-amah, hujung sekali dalam kitab fiqh itu, semuanya adalah hukum syar'i. Hukum syar'i, bukan hukum akli. Okay, sebab itulah dia punya hukum tu taklifi, wajib, makruh, haram, sunat, harus, ataupun wad'i, mani', syarat, sabab, butlan, sihah, fasad dan sebagainya. Okey, dia tak ada cerita pun tentang mustahil, jawaz dan juga wajib. Itu hukum akal. Hukum akal wa ammal aqli, yang terbahagi, hukum akal yang terbahagi kepada dua, iaitu hukum akal berbentuk daruri dan juga nadhari. Macam mana? Daruri huwa okey, teruskan kepada next slide, next page. Fad-daruri huwa, adapun daruri ialah alladhi la yaftaqiru ila nadharin. Ini daruri. Ilmu daruri ialah ilmu yang tak perlukan kepada nadharin. Tak perlu pada melihat, meneliti dan berdalil. Ini semua dipanggil ilmu daruri. Tadi yang kita bincang tu, bau sedap je, masak best ni. Bunyi perut berkeroncong perut kita, lapar tu. Semua tu ilmu dipanggil daruri. Tak perlu sekolah pun. Budak kecil pun tahu. Kalau kita marah dia, kena marah, nangis. Kenapa awak nangis? Saya kena marah. Tahu dia kena marah, tahu. Sebab itu daruri. Gelap, tiba-tiba tak ada lampu. Apa dia? Ini gelap. Ini sedang gelap. Itu daruri ke nadhari? Daruri. Mana ada orang kena buat meeting dulu nak kata ini gelap. Dia tengok tak ada lampu, gelap ni. Kan simple je. Keluar rumah, nampak matahari terpacak. Ni siang ni hari ni. Mana awak tahu siang? Luar matahari nampak panas tu, peluh-peluh kita ni. Benda tu tak perlukan pun kajian. Tak perlu pun tanya orang, hari ni siang ke malam? Allah, matahari nampak terpacak tu. Jadi bila kita kata kita keluar rumah, nampak matahari, nampak kesiangan itu nyata, kita kata apa? Dah siang rupanya. Dah siang tu tasdiki. Tapi tasdiki itu macam mana? Ilmunya apa? Asasnya apa? Itu dipanggil daruri. Oleh itu bila orang duk tanya, duk cerita tentang dalil, kita kata dalil tu tang mana? Sam'i ke, syar'i ke, aqli ke, hissi ke, murakkab min aqli wal hissi ke? Kan banyak tu. Kan banyak nak. Jangan, itulah bila polemik hari ni yang membincangkan tentang dalil, kita kalau nak membahaskan dengan dasar, ni bahasan kita. Dalil tu banyak. Dalil ilmu apa? Ilmu syara' ke? Dalil ilmu aqli ke? Dalil ilmu hissi ke? Sam'i ke? Atau murakkab min aqli wal hissi? Jadi tidak senang. Cakap senang lah. Ataupun kalau kita cakap secara membabi buta, menghindir buta ataupun tanpa asas, memang senang. Tapi bila kita bahas dengan cara ilmu ataupun ilmiah yang tersusun, agak complicated. Benar. Awak yang hari-hari kita ni duk buat ni, dalil apa tu? Itu dipanggil dalil hissi ataupun dalil nazari. Nazari ya semua ni. Ataupun daruri. 1 tambah 1 apa? 2. Senang ya. Tahu awak ya? Simple je pun. Bukan payah pun. 1, 2 lah jawapannya. Itu ilmu apa tu? Itu daruri dipanggil. Okay, daruri. Okay, kalau yang agak sikit complicated,
kena study sikit tu dia panggil nadhari ataupun istidlali. Wa yusamma aidan juga dinamakan daruri ini sebagai badihi. Badihi. Badihi ni maknanya dapat dengan langsung. Tak perlukan tengok sekali dia faham dah. Keluar rumah tengok matahari, oh siang dah. Keluar rumah tengok bulan terpacak ataupun bulan bergemallapan, oh ni tengah bulan ni contohnya. Okey. Contohnya apa dah? Ka'ilmil insani biwujudi nafsi, seperti tahunya manusia itu akan dia tu wujud. Oh senang je. Dia bangun tidur ataupun dia dah besar sikit, tengok dia ada, saya ni hidup lagi. Hidup. Mana awak tahu hidup? Lah ada ni bergerak boleh ni. Maknanya saya punya statement saya masih hidup. Betul tak? Betul. Sebab apa? Dia tengok dia masih lagi ada, bergerak, boleh bercakap. Itu semua merupakan dalil mengatakan dia masih hidup. Payah ke nak faham benda tu? Senang je. Badihi je. Simple dia, tengok sekali pun dah faham dah. Baik. Terus lagi. Wa ilmuhu bi annal isnaini akthara minal wahid. Bila dia tahu, satu lebih banyak daripada dua. Itu apa tu? Itu badihi lah. Payah ke tu? Elah senang ni. Budak kecil pun tahu. Satu, dua. Mana banyak? Yang ni lah banyak. Bukan payah pun. Tu badihi dia panggil. Wa ilmuhu bi annal masnu'a la budda lahu min sani'. Dan juga bila mana dia tengok ada benda yang dibuat, pasti ada pembuat. Bila tengok kereta, mesti pandai kan yang buat kereta ni kan. Bila tengok handphone, hebat betul lah engineer yang buat handphone ni. Pandai lah. Bila tengok kepada alam ni, ya Allah, mesti hebatnya Tuhan yang buat alam ni. Itu apa tu? Itu ilmu tu. Ilmu dia panggil ilmu badihi. Senang lah. Setiap yang berlaku ada pelakunya. Adakah itu ilmu yang daruri ataupun nazari? Tak, itu badihi. Semua masuk rumah, nampak kemas. Apa kita kata? Ui, siapa yang kemas ni? Simple je. Tengok masuk rumah, bau sedap. Ui, siapalah yang pakai minyak wangi ni? Masuk dapur, bau semerbak masakan. Hui, siapalah yang masak sedapnya bau. Benda tu semua tu merupakan ilmu yang daruri atau badihi. Setiap apa yang berlaku mesti kita kata ada pemuncanya. Bau busuk, siapa yang buat hal ni? Ya Allah, fresh lagi lah, bau keluar. Bau fresh, baru jatuh daripada ni najis binatang lah kan. Semua benda akan ada dia punya pelaku dia. Itu badihi ke nazari? Itu badihi. Oleh itu Islam ataupun ilmu akal yang sihat ataupun manusia yang sihat tak boleh tidak mesti mengatakan Tuhan itu ada. Oleh itu mereka ataupun golongan yang atheism ataupun liberal taklah atheism ataupun agnostik. Agnostik ni mungkin bertuhan, cuma dia tak ada agama. Cuma golongan yang atheism yang tak ada Tuhan, kita rasa pelik sungguh hidup dia. Padahal ilmu mengatakan ada pencipta tu adalah benda yang badihi. Tengok apa pun kita rasa ada permulaan. Tengok rumah cantik ada yang buat. Tengok kereta yang mewah ada yang punya. Senang. Jadi kalau tengok alam indah ni mesti ada yang penjadikan dia. Oleh itu ilmu Tuhan ini ilmu yang amat badihi. Okey, badihi. Okey. Kelas nastamir. Okey, itu jadi badihi. Wan nadhari, baca lagi terus. Nadhari pula khilafuhu, lawan kepada badihi ataupun daruri. Apa dia? Alladhi yaftaqiru ila nadharin wa istidlalin. Yang memerlukan kepada nadhar. Kena memikir sikit lah. Tengok sikit alam ni. Tuhan ni hebat betul jadi alam ni ya. Tuhan ni hebatnya. Kalau Tuhan ni menjadikan alam, dan Tuhan ni yang menjadikan, tak ada pihak lain dah, Tuhan tu takkan mungkin dia dijadikan. Tuhan tu mungkin tunggal dan Tuhan tu qadim. Benda semua tu itu kena kerja sikit. Kalau tak faham tu, kalau tak nampak step tu mungkin takkan pergi sampai situ lah. Di situ pula adanya dalam ilmu akidah kita. Nazari dia macam tu pula. Tapi nazari itu akan bermula dengan daruri. Kesemua ilmu nazari mesti ada di asas dia adalah daruri. Mana mungkin terus loncat kepada nazari. Mesti basic thing dia adalah daruri. Kan, contoh kita belajar dalam ilmu akidah, kalau Allah itu tidak qadim, Allah itu baharu. Kalau Allah itu baharu, memerlukan kepada sesuatu yang baharu, yang menjadikan dia.
maka Allah itulah hadis, Tuhan lain adalah qadim. Kan macam tu kan. Benda-benda itu adalah nazari. Tapi nazari itu dah bermula dengan daruri yang paling basic sekali. Tengok siapa jadikan alam. Ada pencipta. Benda tu starting. Jadi tarakum ataupun pembinaan ilmu daruri akhirnya membina kepada ilmu nazari. Macam juga ilmu sains kan, ilmu sains secara yang ringkas lah. Gravity contoh-contoh. Kan contoh katanya Isaac Newton yang menemukan teori gravity. Walaupun kita yakin ada saintis Islam yang lebih awal, mereka tak menemukan nama lah. Okey. Apakah nazari ataupun apakah starting teori Isaac Newton mengatakan adanya gravity? Dia melihat satu buah jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Tapi pemelihatan observasinya itu adalah benda yang berbentuk daruri. Berbentuk daruri. Tengok buah jatuh. Buah jatuh. Buah tu jatuh. Apa dia punya nazari dia? Apa daruri dia? Buah jatuh ke bawah. Mungkin pecah. Kalau buah tu pecah, mana jatuh. Itu dia punya daruri dia. Tapi dia punya nazari dia, kenapa jatuh ke bawah? Bawah. Maknanya ada tarikan. Sekaligus dia faham bumi ini ada tarikan yang menarik benda untuk ke bawah. Membuatkan dia stabil di bawah, melekat ke bumi. Itu nazari. Tapi starting nazari itu adalah daruri. Starting setiap nazari itu adalah daruri. Apa dia? Basic melihat, observasi, badihi dan sebagainya. Okay. Juga dengan ulama-ulama lain, Imam Ibn Sina bagi contoh. Dia katakan hebat dalam ilmu perubatan. Hebat juga dalam ilmu falsafah. Tapi semua itu lahir daripada observasi mereka menggunakan ilmu kalam, ilmu mantik yang betul. Sehingga bila mereka melihat, maka membina dengan daruri, sampailah berbentuk satu nazari. Begitulah proses keilmuan. Kita juga macam tu. Bila belajar, kadang kita refleksi. Benda yang simple. Betul kita susun sampailah terbina teori. Okey. Wa ammal hissi. Adapun hissi fahuwal idraku bil hawasil khamsi. Apakah dalil hissi ni? Kita faham dengan secara panca indera berbentuk 5 panca indera yang kita ada. Sama ada pendengaran, penglihatan, syam, cium, bau, zauq, rasa ataupun lams, sentuhan. Wa yankharitu fi silkihal wujdaniyat dan indamma dan yankharitu maknanya indamma, iltahaqa. Maka terbinalah dengannya pada susunan itu semua ke seluruh kewujudan yang ada seperti manusia itu tahu akan dirinya dan kesakitannya. Ini simple ni hissi. Kan sakitnya perut, kenapa pula rasa macam memulas lah. Memulas. Macam dah rasa mulas tu lah. Dia berpusing-pusing angin. Angin apa lah? Dalam perut lah. Nak cerita kan. Dalam perut ni memusing ni. Macam nampak perut awak okey. Nampak macam buncit dia sama. Buncit tu bukan perut saya lah. Tapi dalam tu dia macam angin tu berpusing-pusing lah. Macam taufan, macam tornado. Tak nampak pun. Tapi saya rasa. Dia rasa. Jadi apa yang kita rasa, luka-luka tu kita ambil api bakar. Panas weh. Panasnya. Panasnya itu adalah tasdiki. Mana awak tahu panas? Kena api. Rasa. Rasa, sakit, wangi, jauh. Semua itu adalah ilmu yang menggunakan dalil hissi yang akhirnya mengeluarkan tasdiki. Hari-hari kita buat. Lengoh duduk mengajak sampai sejam ni lengoh. Lengoh tu entah mana mai tu. Saya rasa sendiri lengoh. Contoh lah. Rasa tak mana rasa kat saya punya tulang belakang ni rasa macam tak selesa. Itu merupakan apa? Dalil hissi yang akhirnya membawa kepada tasdiki, saya lengoh dan sebagainya. Okey, baiklah. Jadi itu basic. Jadi basic ilmu usul fiqh ni basic kepada basic. Supaya apa basic ni kena betul? Supaya nanti bila nampak dalil syar'i, kita boleh mengeluarkan hukum ataupun matlubnya ataupun matlamatnya dengan betul dan tersusun lagi, teratur. Okey. Wa ammal murakkabu, sambung lagi. Wa ammal murakkabu anhuma min al-hiss, adapun yang bergabung dengan dia, bergabung antara ilmu akli, dalil akli dan dalil hissi, ialah tawatur. Benda yang mutawatir.
Tak mungkin. Saya dah dengar time kecil lagi Mekah ataupun Kaabah tu di Mekah. Awak pernah pi ke? Tak pernah pi. Pernah tengok gambar ke? Tak pernah tengok pun. Tapi mana tahu, mana awak tahu yang Kaabah tu di Mekah. Allah, pak menakan saya semua pi umrah, pi haji kata benda yang sama. Pak menakan, mak menakan sabit, mak cik, pak cik. Siapa lagi atuk moyang kita semua pergi, mak ayah kita pergi umrah, kata ada apa? Nampak Kaabah dekat Masjidil Haram. Dekat Mekah. Ha? Cerita tu tawatur khabar. Cerita tu datang. Kawan saya pun pergi umrah kata ada Kaabah kat situ. Saya punya member pun, member saya punya adik angkat, macam-macam lah. Semua memberi statement yang sama. Jadi ini tawatur khabar. Takkan saya nak kata Kaabah tu bukan di Mekah. Sedangkan secara umumnya, semua maklumat orang yang saya jumpa, berbeza-beza umur, berbeza-beza manusia, mengatakan Kaabah berada di Mekah. Jadi khabar tu semua sama. Takkan saya tak terima kot cerita tu. Itu dia panggil tawatur. Jadi, yang dengarnya otak telinga. Okey. Akal menghukum kalau ramai kata macam tu takkan tipu kot. Itu gabungan di antara hissi dan juga akli. Akal kita berfungsi juga. Tak ada satu manusia pun yang kata Kaabah tu bukan di Mekah. Kesemua manusia daripada kita kecil sampai lah ni, kalau kita andaikan tak ada TV, tak ada YouTube lah kan, tak ada internet semua. Sampai hari ni kita duk mendengar Kaabah tu berada di Mekah. Apa kita punya tasdiki? Kaabah memang di Mekah. Itu tasdiki kita. Orang tanya kita balik. Okay? Orang tanya kita balik. Sebentar ya. Sekejap. Okay. Orang tanya kita balik. Mana awak tahu itu merupakan tu khabar tu betul tak betul? Loh, saya dengar yang sama sahaja. Maka akal saya akan menghukum benda ini mengatakan memang Kaabah tu berada di Mekah. Okey ya. Okey. Terus lagi. Tajrib ni apa? Tajrib ni merupakan mujarabah lah. Kita punya eksperimen. Kan? Eksperimen tu juga satu daripada dalil. Dalam sains eksperimen, dalam agama pun ada eksperimen. Saya ni Allahu Akbar. Pernah satu ketika Abu Hurairah ataupun Ibn Abbas kalau tak silap, dia mengadu Nabi Rasulullah, aku ni Rasulullah rasa macam kadang-kadang lupa lah hadis ni, lupa lah nak hafal ni. Maka Nabi mengajarkan agar dibentangkan kain dan dibacakan selawat pun, doa dan sebagainya, dan diletakkan ke dada dan sebagainya lah. Maka itu di antara cara yang Nabi ajar dan diwarisi lah. Nabi ajar tapi Nabi diwarisi dan dibuat. Macam-macam lagi tajarubat yang boleh dibuat. Contohnya, kalau kita sendirilah, para ulama kita, kalau nak periksa tu mudah hafal Quran, baca doa pada air, selawat, makan kurma, 7 biji kurma ajwa dan sebagainya. Semua tu adalah mujarab. Saya ni dulu sakit perut, tapi saya ambil air zam-zam, saya ambil kurma ajwa, saya campurkan, buh sikitlah madu, dan saya baca doa sikit, baca selawat syifa, Al-Fatihah, alhamdulillah, okeylah. Setiap kali itu saya buat benda yang sama. Nak okey sikit pakai madu Yaman, contoh aja. Tambah sikit dengan habas sauda, contoh. Jadi, dan selawat sikit. Tapi okeylah, alhamdulillah lah. Ni. Dan juga budak-budak kecil menangis. Kan anak kecil nangis, kita ambil minyak wangi, kita letakkan kat bawah telinga dia, baca Fatihah. Jadi, kita pernah ajar orang pun buat jadi juga. So kan tu merupakan mujarab. Mujarab ni apa? Dah dibuat, dah dites. Tapi kadang-kadang tak ada tu benda biasa. Tapi ni nak katakan dalil kepada akli dan juga isi. Semua orang buat jadi. Cuma tak sampai tahap tawatur lah sebab semua tu test, try and error. Tapi dalam try error tu ada yang betulnya. Orang kampung dulu pun tak ada ilmu sains tapi mereka observasi, mereka test. Kalau pakai minyak gamat ni, kalau luka kot, tengok dia punya gamat tu sendiri, kalau dia terpotong dia akan sambung balik. So dengan observasi itu pula mereka gunakan minyak tu ataupun haiwan itu ataupun tumbuhan itu sebagai asas ataupun sebagai raw material kepada ubat untuk luka, mengambil semua itulah, dan ternyata berkesan. Itu merupakan mujarab ataupun tajrib. Okey. Hadas, apa hadas? Nombor 3 apa dia? Sur'atu intiqal adh-dhuhn min al-mabari' lil matalib
wa yaqabiluhu fikr, apabila cepatnya kita nak faham. Kita dengar tengok-tengok sekali, oh okey faham dah. Tengok muka orang tu sedih. Tengok dia kata apa? Ma la yahtaju al-aqlu fi jazmil hukmi fi ila wasitati taqarrul musyahadah. Contohnya apa? Wal qamaru mustafad min ikhtilafi tashakkulatihi nuriyah bihasbi ikhtilafi al-awda'ihi min asy-syams qurban wa bu'dan. Contoh kita tengok. Ni contoh yang dibagi sinilah. Apa hadas ini? Hadsiat dia apa? Kita tengok, kita boleh fikir. Tengok atas kita nampak bulan. Lah ni malam kan kita buka tu nampak bulan. Oh bercahaya bulan tu lah. Oh hebat betul ya. Lagu mana bercahaya bulan tu ah? Memang dia ada cahaya kot macam matahari. Tidak. Itu biasan imbasan kepada matahari. Itu semua tu adalah merupakan pancaran matahari yang diberikan kepada bulan. Okey, bulan tu sendiri tidak ada bercahaya. Tapi bila matahari itu kena pada dia dan dia pun bercahaya. Dia kan gabungan di antara akal dan juga dengan penglihatan tu. Tengok-tengok, bercahaya. Lepas tu ambil pula teleskop tengok-tengok. Oh, bercahaya betul lah. Ya Allah, cantiknya. Tapi nampak banyak kawah lah. Tu nombor 2 lah. Tapi secara umum nampak bercahaya. Akal kita fikir, macam mana main cahaya? Memang ada cahaya ke bulan ni? Rupa-rupanya bukan satu biasan daripada matahari. Okey, yang membentukkan dia punya cahaya itu, tapi bergantung pada hampir ataupun jauhnya dengan matahari. Lagi hampir, lagi teranglah dia sebagainya. Baiklah. Khalas. Itu terbina di antara akal dan juga dengan penglihatan. Melahirkan ilmu, dalil hadas dia panggil. Wazah, okey dah khalas. Okey, terus lagi seterusnya. Tak baca tu dah agak panjang. Okey, kita pergi fa'ammal masyhurat. Dia seterusnya. Tadi tu apa? Tadi tu ialah daripada akal. Ada wa'ammal masyhurat. Okey, atas sikit. Buka 101 tu. Alright, okey. Tengok daripada perenggan pertama tu. Pergi kepada bawah sikit pada baris yang ketiga. Summa duna hadhihi al-martabati ma yufidu dhanna. Dan rendah sedikit daripada martabat ini yang memberi maksud zon. Martabat mana? Martabat tu lah asam, akal, nazar semua tu ada yang lagi rendah sedikit dia punya kekuatan khabarnya. Ya, tapi dia zon sahaja, dia semua satu benda yang sangkaan, tapi mungkin kuat lah kan, kuat juga tapi sangkaan, belum lagi yakin ataupun jazam. Masyhurat, maqbulat dan juga wahmiyat. Apa dia tu? Fa ammal masyhurat, adapun masyhur ialah mattafaqa alaihi an-nas aw aktsaruhum aw ba'dul afadil minhum min al-awa'id wa ghairiha. Apa yang ni bukan mutawatir Dengan ini masyhur Masyhur tu lagu mana? Ialah apabila perkara yang disepakati ramai manusia, majoriti manusia, ataupun yang besar-besar di kalangan mereka, walaupun ada mereka yang tidak setuju ataupun yang menarik kembali pendapat itu. Waqad yahkumul aqlu bi muqtada zalik. Kadang-kadang akal kita akan cenderung ramai macam tu. Apa hukum ambil vaksin ni? Contohlah, ulama kita ramai kata okey lah, masyhur lah tu. Dia tak jadi tahap mutawatir tapi kata okey lah, tak ada kalut-kalut lah. Jadi akal kita kadang-kadang mengambil benda itu. Sebab apa? Nampak kekuatan di sana. Apa hukum, boleh ke ahli kitab ni betul ke orang Kristian ahli kitab? Tak ada. Jumhur kata tak. Ahli kitab ni golongan Kristian Ortodok yang keturunan dia langsung tak pernah berubah jadi Katolik semua tu. Barulah nama ahli kitab. Lah ni ubah macam-macam lah. Tuhan pun 3 dan sebagainya. Bukan ahli kitab tu. Yang masyhur dia mengatakan itu mereka bukan ahli kitab. Ahli kitab ni yang tak ramai pun dalam dunia ni. Yang betul-betul Ortodok, betul-betul beriman dengan Tuhan yang satu. Tak ramai mereka ni. Yang ramai ni hari ni Katolik, bukan ahli kitab tu. Itu nampaknya ramai kata macam tu. Kita pun setuju ataupun lebih cenderung dengan pendapat itu. Itu masyhur. Masyhur. Yang seterusnya dia panggil maqbulat. Apa maqbulat ni? Ma yukhbiru bihi thiqah aw thiqatu alladhi lam yablughu mablaghat tawaturi walakin taskunun nafsu ilaiha. Ramai kata orang yang dipercayai kata betul.
Betul, kamu ni kalau nanti kalau pergi Mekah ke, pergi Madinah ke, pergi Madinah, pergi Mekah nanti kalau boleh pergi ke Rusaifah tu, ada Darul Hadis, jumpa dengan masyayikh ulama kita mazhab Maliki, Syekh Said Maliki, Muhammad Al-Maliki, ambil barakat dengan mereka. Betul percaya ke ni? Betul ke ni? Tapi yang bagi tahu kita tu orang-orang alim. Bolehlah nanti nak pergi Mekah nak jumpa orang alim kat situ. Pergi Madinah jumpa dengan habaib ramai di situ di Madinah. Ambil ahli bait Nabi, ambil barakat dengan mereka. Boleh ke? Ramai ke? Ramai. Ramai kata benda yang sama dan sebagainya. Maka itu merupakan benda yang makbul. Boleh kita terima lah. Tapi tak sampai tahap mutawatir. Sebab yang khabar pun orang yang kita percaya. Tapi kita rasa senang hati ya. Sedap hati lah. Sedap hati. Saya ni dah usaha dah ni. Saya dah usaha dah habis-habisan ni. Saya pun jawab exam. Okey tak agak-agaknya? Okey, insyaAllah kot. Awak dah usaha. Tadi pun kita bincang pun betul lah soalan tu. InsyaAllah kot. Ya, okey betul okey lah. Rasa sedap sikit hati. Sedap sikit hati. Tak yakin lagi. Mana tahu tiba-tiba tak betul ke. Tapi paling kurang dia cerita tu. Okey lah boleh kot. InsyaAllah kot. Jadi macam tu lah. Itu makbulat. Itu juga merupakan cara-cara untuk tasdiki. Macam ni awak punya paksa tadi. Okey tak? Okey kot. Saya duduk bincang tadi. Nampak macam betul banyak depan saya tu. Okey kot lah. Okey kot nah tu merupakan apa? Merupakan tasdiki. Tapi dengan cara apa? Dengan cara benda yang kita terima tu makbulat. Okey. Habis. Last kali last. Wa ammal wahmiyat. Adapun wahmi tu fahiyya. Dia rendah lagi lah. Fahiyya ma yatakhayyalu annahu aqliyun wa laysa kadhalik. Cuma yang digambarkan pada akal sahaja, okey, tapi taklah macam tu pun. Tengok bawah tu, tengok dia punya footnote, pergi footnote tu. Pergi footnote dia. Wa arrafaha Jurjani, dan ni kata apa? Hiya qadaya kadhibatun yahkumu biha al-wahmu fi umurin ghairi mahsusatin kal hukmi bi anna ma wara al-alam alami fada'un la yatanaha. Ia benda yang tidak tepat pun. Yang mana sangkaan tu menghukumkan sedemikian pada benda yang tak boleh kita lihat. Seperti alam ini sebenarnya ada satu ruang kosong yang tidak akan ada, yang tidak akan berhabisan. Infinity dia panggil. Black hole lah, apa benda hole lah tu. Itu waham ke tu yakin? Memang ada teori. Baca dah buku Stephen Hawking kan, ada black hole semua tu. Kalau kita baca dia punya idea tu kuantum apa benda, bunyi tu macam gempak sangat lah. Tapi kalau kita baca tu betul ke depan ni? Dengan teori-teori X kuasa 2 lah, X kuasa 8 lah, macam tolak tu tambah XV, kita pun tak tahulah apa benda ceritanya tu. Tapi kalau kita fikir-fikir, baca-baca, hampa ni tahu sangat ke ni? Hampa dah pergi sana ke? Main kira-kira agak-agak je pun. Kan? Memanglah dia ada dia punya alat, dia teleskop atau mikroskop semua tu, tapi semua agak-agak. Benda yang masih lagi benda yang akli. Sampai benda tu bertentangan dengan agama kita. Tak ada hari kiamat. Cuma ada nanti semua akan berpindah ke alam yang fana ataupun alam yang fadha, alam kosong yang tidak ada infinity. Allahu Akbar. Betul ke ni? Wahmi tu agak-agak itu benda yang dah pelik-pelik sangat, kamu pun tak tahu. Tapi atas nama matematik lah, saintifik lah, akhirnya mereka kata mereka betul. Tapi itu pun wahmi, walaupun ada buku dia. Teori evolusi. Manusia daripada buruk. Lah. Kan? Teori itu sendiri kalau ikut bahasa baratnya, benda yang mesti observe. Mesti yang observe. Teori itu takkan nama teori unless they are observed. Benda itu mesti diperhatikan. Teori pemanasan global contohlah. Berlakunya sekian dan panas dan maka mencairlah ais dekat kutub ataupun dekat utara selatan. Itu teori lah. Teori ini tu benda mesti observe, mesti diperlihat satu persatu sampai lahirnya teori. Teori evolusi ni kamu lihat ke? Beruk jadi orang. Point kita. Itu benda yang senang nak matikan hujah orang yang evolusi ni. Siapa lihat perubahan di antara beruk sampai ke manusia? Tak ada. Wahmi ni. Wahmi kan. Hari ni pun bila dia buat satu survey, yang dahulunya mereka semua beriman dengan Darwin, Charles Darwin. Akhirnya kalau pada hari ini, dulu kalau fahaman Darwin tu, fahaman evolution itu memang benda yang mendasar di Eropah ataupun di Barat. Semua tu dah ikut fahaman tu lah. Hari ni bila dia buat survey, semua tak boleh kata majoriti Barat tak menerima akan teori evolusi. Sebab banyak bobrok, banyak kelemahannya.
Apa pun kita kata itu wahmi, hang tak tengok pun. Siapa tengok? Siapakah yang melihat perubahan proses antara beruang sampai manusia? Tak ada siapa pun tengok. Cuma you just give the idea dengan alasan dengan nombor saintifik, dengan teori, and then you come with the idea, teori evolution. But in fact ataupun dalam hakikatnya tak sedemikian pun. Okay, itu semua pada kita apa? Wahmi. Kamu agak itu salah kot, mengarut lah kan, orang kampung kan. Tapi kita punya ilmu kata itu wahmi. Kamu tak yakin pun, kamu tak boleh pertahankan pun, dan kalau kena serang pun kamu menadah je. So kamu sebenarnya memberikan idea yang wahmi. Bila wahmi, apa kita punya stand? You might be wrong. Kamu mungkin salah. So tak perlu kita pegang pun. Okay, itu stand kita tak payah nak taksub kan, sebab apa? Wahmi. Jadi benda tu membina kita punya kefahaman dan keyakinan lah. Okay, habislah dia panggil sebagai kaedah untuk sampai kepada tasdik. Nanti termasuk bab rabi' fi asma'il alfaz. Penting. Sebab lafaz lah yang menyampaikan kepada benda tu sendiri. Okay, tanpa lafaz kita pun tak boleh faham apa dia. Bukit. Apa dia bukit? Bukit. Bukit tu apa? Jabal. Jabal tu satu himpunan tanah-tanah besar, tinggi. Tu dia jabal. Okey. Nampak kan? Lafaz tu penting untuk menggambar, mentaswirkan dalam otak kita. Lafaz tu penting. Lapar. Saya lapar. Tasdiki tu. Apa yang awak faham lapar tu? Lapar nak makan. Lapar tu nak makan. Lapar. Kau tak makan, marah. Kan? Semua tu kan berkait-kait tu. Ada dia panggil sebagai mutawafi' dia. Nanti kita lihat kemudian lah insyaAllah ta'ala tentang asma'ul alfaz insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Okey, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.